أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Sidang pendengar dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama dalam siri kuliah subuh secara atas talian sempena dengan musim kita sama-sama beristirahat bersama keluarga untuk selamatkan diri kita daripada perkara yang mendatangkan musibah kepada kita semua. Mudah-mudahan pertemuan kita di setiap pagi akan memberi pulangan ilmu kepada kita semua, insya-Allah. Seperti yang saya janjikan, tajuk pada pagi ini ialah dosa-dosa yang kalau kita buat, Allah Subhanahu wa taala tidak mahu bercakap dengan kita pada hari akhirat kelak. Ada beberapa dosa yang kalau kita buat, Allah Subhanahu wa taala tak sekecek dengan kita bila kita jumpa dengan dia di hari akhirat kelak. Tuan rumah ni Allah Subhanahu wa taala ni dia marah kepada kita semua kalau kita buat dosa ni. Sama-samalah kita perhatikan dosa ini dan supaya kita tidak buat dosa ni walaupun kita anggap benda ni biasa, tetapi sebenarnya banyak melibatkan hati dan juga perasaan orang lain. Ada sebahagian daripada manusia yang bertemu dengan Allah pada hari akhirat berlumuran dengan dosa-dosa, yang dosa ini melayakkan mereka ni bahawa Allah tidak akan bercakap dengan mereka. Sebab dosa yang mereka buat ni terlalu hina, terlalu jijik dan terlalu rendah martabatnya, terlalu keji perbuatannya. Di antara dosa ini adalah dosa yang melibatkan maruah seorang hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mahu bercakap dengannya. Allah Subhanahu wa taala tidak mahu melihat kepada wajahnya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut beberapa golongan ini dalam Al-Quran, dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut golongan ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu amaran kepada kita supaya kita tidak melakukan dosa-dosa yang sedemikian. Yang pertama ialah para alim ulama yang menyembunyikan ilmunya. Sama ada ulama Yahudi di zaman mereka ataupun ulama Kristian di zaman syariat mereka, agama mereka diterima pakai, ataupun ulama-ulama di zaman menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang menyembunyikan ilmu syariat, orang yang menyembunyikan ilmu agama ini, orang yang mengubah fatwa-fatwa syar'iyah untuk mendapat redha seseorang manusia. Misalnya kita kata hukum ni tak boleh, bila ada orang berautoriti, orang besar nak suruh boleh, kita rela kata boleh walaupun pada sebenarnya benda tu adalah tidak boleh. Bapa dia kata boleh tu supaya cita-cita dia, keinginan dia akan tercapai, ataupun dia ubah fatwa, ubah hukum agama ni kerana menuntut akan kebendaan di dunia ini. Dia buat ni sebab nak cari sedikit habuan daripada habuan dunia.
Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala bagi amaran dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 174. Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Allah Subhanahu wa taala kata, mana-mana orang yang menyembunyikan, orang hak susu, ma anzalallahu minal kitab, segala apa isi kandungan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Alkitab itu, Al-Quran. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dia buat demikian sebab dia nak tukar dengan sedikit daripada habuan dunia. Habuan dunia ni Allah Subhanahu wa taala sebut thamanan qalila, harganya terlalu sedikit. Sebab apa? Sebab dunia ni hakikatnya nak banding dengan khazanah Allah Subhanahu wa taala adalah terlalu sedikit. Allah Subhanahu wa taala wi kita nikmat dunia hak orang duk nak sehari tengah hari ni bukannya banyak. Nikmat ni apa hak kita makan, apa hak kita pakai, apa hak kita guna, itulah nikmat dunia. Lain daripada tu, hak kita sipar tu bukan gia kita lagi. Hak kita sipar tu boleh jadi harta-harta orang lain, harta waris, harta anak kita dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut, mana-mana orang susu ilmu agama semata-mata kerana dia nak beli habuan dunia, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar, mereka ini adalah golongan yang tidak makan kecuali hasil makanan duit dia ambil tadi, dalam perut mereka tu menjadi api. Api bakar makanan ni masuk dalam perut, jadi api membakar tubuh dia. Orang lagu ni, hak tukar, hak rela susu agama ni, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa taala tak si kecek dengan mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, Allah taala tidak mengampuni dosa mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka ni kata Allah azab yang pedih. Bagi mana-mana golongan agamawan yang telah menyembunyikan ilmu agama kerana tujuan-tujuan keduniaan yang tertentu, maka bagi mereka ini ada 3-4 azab. Pertama, hasil yang mereka makan itu masuk dalam perut menjadi api. Yang kedua, bertemu dengan Allah, Allah tak sekecek dengan mereka. Yang ketiga, Allah tidak maafkan mereka, ampuni dosa mereka. Yang keempatnya, walahum azabun alim, bagi mereka ini azab yang pedih, yakni azab yang pedih pada hari akhirat kelak. Wa qala ta'ala, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ayat ni tambah lagi satu hukuman. Kalau tadi yang dia makan masuk dalam perut jadi api, Allah Ta'ala tidak akan bercakap dengan dia pada hari kiamat. Allah tidak maafkan dia, bagi mereka azab yang pedih. Ayat yang kedua tadi sebut tambah satu lagi, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang wajah mereka pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala tidak pandai kepada wajah orang lagu ni pada hari kiamat kelak. Ini satu. Golongan yang kedua ialah, ni satu golongan ulama. Orang ni Tuhan balas kecek dengan dia kalau dia susu ilmu dia. Golongan yang kedua ialah golongan yang melabuhkan pakaiannya bawah daripada buku lalinya. Ini masalah melabuhkan pakaian tapi ada tujuan dia. Dia buat semua ni kerana dia nak apa, dia ni nak sahur kepada orang. Yakni orang ni dia nak ego, dia nak agah, dia nak sahur kepada orang, nak dia ni mewah dan sebagainya. Adapun kalau melebihkan bawah daripada buku lali tadi,
dengan tidak ada apa-apa tujuan, seperti mana biasa orang kita ni pakai seluar bawah buku lali sikit, pakai jubah bawah pada buku lali sikit, dengan tidak ada apa-apa niat, hak ni tidak menjadi masalah. Musbil maknanya orang yang melabuhkan pakaiannya di bawah buku lalinya. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Dalam hadis Nabi kata, ma tahtal ka'baini minal izari fa finnar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah kata dalam hadisnya, mana yang berada di bawah tumit itu daripada pakaian, fa finnari, maka itu akan menyebabkan dia ni masuk neraka. Jadi Rasulullah SAW memberi amaran kepada kita daripada kita melabuhkan pakaian kita sampai bawah buku lali. Kalau boleh tak usah labuh, kecuali misalnya kita kata orang perempuan dia labuh sikit nak menutup aurat dia, itu lain cerita. Tapi yang Tuhan tegur adalah kerana mereka melabuhkan pakaian ini dengan niat mereka nak ego, mereka nak sohor, mereka nak agah lebih daripada orang lain. Sebaik-baiknya tak usahlah. Orang Melayu ni pula, kalau kita pakai seluar atas dari buku lali, orang panggil nak pergi cedul. Nak pergi cedul maknanya orang darat pakai seluar sikap nak pergi ke mana-mana tempat lah. Baik. Kemudian seterusnya ialah orang yang suka bersumpah tapi sumpah yang palsu. Dia nak bagi, kalau jual barang dia bersumpah koyak barang dia molek, tujuannya supaya orang beli. Tu maknanya al-munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Orang yang suka bersumpah ni supaya jualan dia ni jadi laku. Kalau sumpah enggak molek tak apa, wallahi wa billahi wa tallahi sekian-sekian tak apa. Tapi kalau wallahi wa billahi wa tallahi buat benda tak boleh, tak bolehlah. Kalau orang yang bersumpah dengan sumpah yang palsu supaya barangnya dia ni laku, dah liyashtariha annas, supaya orang ni pakak beli, wa huwa kadzabun, sedangkan sumpah dia seorang pelawak, maka orang yang bersumpah dengan sumpah palsu ini hukumnya adalah dosa. Dan dia di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala tak pandai. Contoh ginilah, kita pergi di kedai kereta nak beli kereta. Kereta ni pula kereta sudah digunakan, terpakai, second hand. Begitu lama kereta ni. Kita pun tanya dia, body kereta ni telah buat ke belum? Dia pun ayat kita, body ni tak buat lagi. Wallahi body ni tak buat lagi. Kawan ni air semaya tak kering lagi ambil. Tak kena tipu dia mau. Kita percaya ke dia, kita belilah. Apakala kita beli benda ni, duduk seminggu, 2 minggu, sebulan, rupa-rupanya bekas tepek dengan fiber ni terlalu banyak. Tepek dengan fiber ni terlalu banyak. Rupa-rupanya dia sudah pun dia ni buat dah body. Dia tipu kita, tarik kita percaya ke dia, dia bersumpah pula dengan sumpah yang palsu. Atau orang panggil ni golongan yang Allah Ta'ala tersikelih muka dia pada hari akhirat. Yang ketiga, yang keempat kawan-kawan sekalian, Al-Mannan. Al-Mannan maknanya orang yang memberi sesuatu perkara, kemudian dia berangan-angan nak benda tu lebih baik, lebih banyak, dan dia menyebut akan kebaikan dia, sebut kebaikan dia dengan untuk menghina orang lain tadi. Gini, hamba wi duit ke demo, tujuan hamba wi ke demo, biar demo balah banyak ke hamba, dia hamba sebut dah pula, aku peromong, aku pitih kemung, sesok parak. Itu maksud dia. Saya ulang, kita wi benda kat orang, kita harap orang tu wi banyak kita, dan kita sebut pula baik kita. Ni mujur aku pera, ni mujur aku wi makan, ni mujur sekian-sekian. Siapa dia, aku kotik tepi jalan dulu. Ni manusia parak tak ada ke satu, mari duduk dengan aku. Mengungkit-ungkit pemberian ni, orang panggil perkara ni perkara diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawa Abu Dzar radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala
Abu Dzar radhiyallahu taala anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatul la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim." Ada 3 kumpulan manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak bercakap dengan mereka, tak si kecek dengan mereka. Allah Taala tak si pandai pun kepada wajah mereka pada hari kiamat. Allah tidak maafkan mereka dan bagi mereka ini azab yang pedih pada hari kiamat. Qultu ya Rasulullah manhum. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah mereka ini? Ya Tuhan malah kecek, Tuhan malah tengok muka ni, bagi Tuhan setia azab pedih ni, siapa dia? Manhum khasiru wa khabu. Orang lagu ni ya Rasulullah, rugilah mereka. Thumma a'adaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 marrat. Kemudian Nabi kita ulang kenyataan dia, statement dia tadi dengan 3 kali. Thumma qal. Kemudian Nabi kata al-musbilu. Al-musbil, orang yang melabuhkan pakaian tadi, duduk di bawah buku lali dengan niat berbangga-bangga. Yang keduanya, orang yang bersumpah dengan sumpah yang palsu supaya dagangan mereka itu menjadi laris. Jadi supaya barangnya dia ni laku dijual. Dan yang ketiga adalah al-mannan. Al-mannan maknanya orang yang memberi tadi, dia harap orang lain lebih banyak dia ukit-ukit pemberian dia untuk menghina orang yang menerima tadi. Ini disebut oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam kitabnya Sahih Muslim. Kemudian seterusnya ialah yang kelima, golongan yang Allah Subhanahu wa taala malah kecek dengan dia pada hari kiamat, al-bakhilu bil ma'i. Orang yang bakhil dengan air. Nah, kita semua tahu bahawa bakhil ini adalah sifat yang keji. Bakhil bahasa Malaysia kata panggil kedekut, kopi angin, tak hidup masing, atau panggil istilah untuk orang yang bakhil. Orang kedekut ni dia menzahirkan jiwa dia yang busuk, tabiat dia yang buruk. Kalaulah dia ni bakhil dengan manusia, kita ni bakhil, kedekut sangat dengan orang. Sedangkan benda ni benda diperlukan oleh semua orang. Contohlah bakhil dengan air. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam marah pada orang yang bakhil dengan air, hatta air tersewi kepada orang. Ini tidak boleh. Dia saudara, kalau kita nak pahala banyak, mudah ya dalam hidup kita ni. Kalau kita nak pahala banyak, contohlah orang buat rumah belakang rumah kita, air besar duduk depan rumah kita, kita pergi lalu ke dia. Okey, saudara nak pergi rumah saudara tu, air tu saudara boleh buat lalu ke atas tanah saya. Kita pun gali parit, buat batai parit besar-besar. Lepas dia pun masuk wayar dalam batai parit tadi, straight pergi rumah dia. Kita pun kambuh halik atas. Kita boleh nanai, boleh gapo. Kalau parit dia bocor gapo, tak kena gali pun rumah kita. Hanya buat lalu. Sekali kita melabur, habislah duit 100-200 ya, gali, wi lalu ke dia tu. Setiap kali rumah halik belakang tu, bui air, buka parit, nak makan, nak minum, nak basuh pakaian, nak berok, nak kecil, nak siram pokok bunga, nak basuh kereta, nak gapo, maka selama itulah kita mendapat pahala. Orang kita ni sah kena bui, tu lalu batai parit pun tidak bui. Ni tidak juruhnya manusia zaman kita ni. Sepatutnya kita ni tidak boleh nak bakhil dengan air tadi. Seterusnya ialah orang yang naqidul bai'ah, orang yang merombak perjanjian. Kita janji dengan orang, tapi kita ni tarik balik perjanjian kita dengan sebab-sebab yang tidak munasabah. Manusia ni kita berpegang pada janji, tak boleh nak main-main dengan janji. Kita rombak janji ni benda besar dari segi agama kita, tak boleh, ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatul la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim
wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Rajulun mana'a ibnas sabili fadla ma'in 'indah wa rajulun halafa 'ala sil'atihi ba'da al-'asri wa rajulun baya'a imaman fa in a'tahu waffalah wa in lam yu'tihi lam yafilah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan juga Imam Abu Daud. Nabi kata ada 3 golongan Allah Ta'ala tak asyik kecek dengan dia pada hari kiamat. Allah Ta'ala tak asyik tengok pada wajah dia pada hari kiamat. Allah tidak mengampuni dosanya pada hari kiamat. Allah Ta'ala akan azab mereka dengan azab yang pedih. Rajulun mana'a ibnas sabili fadla ma'in 'indah. Orang yang telah menyekat air daripada dinikmati oleh ibnus sabil, orang musafir. Ada orang musafir berhenti nak air, kita tak sewi air kita. Ni orang panggil orang ya Tuhan, apa ni tak tengok dia pada hari akhirat kelak. Kemudian ada orang yang keduanya, golongan yang berniaga macam tadi, lepas hasan habis barangnya, dia buat sumpah yang palsu. Yang ketiga, warujulun baya'a imaman. Orang yang telah beri ikatan perjanjian kepada imam, kepada mana-mana ketua, untuk mereka ni dengar dan mereka taat. Ketua ni pula ketua yang baik, yang buat titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagi dia bai'ah kepada pemimpin dengan syarat dia buat baik. Mujadilah Perdana Menteri ke, khalifah ke, tapi mu kena buat baik. Kita bagi dia bai'ah pada mereka. Kemudian kita bila kita wi pada mereka, kita pun tengok. Fa in a'tahu waffalah. Kalaulah dia wi projek kita, kita pun teruskan bai'ah. Wa illam yu'tihi lam yafilah. Kalau dia tak bagi benda kepada kita, kita pun tidaklah terima seruan tadi. Kalau lagu ni, kalau orang wi, kita wi bai'ah ke dia, janji ke dia. Boleh projek kita, kita teruskan janji tadi. Kalau tak boleh projek, kita tak teruskan. Tertarik balik ikat setia kita, menyebabkan runtuhlah satu kerajaan angkara kita ni. Maka orang lagu ni kalau pergi hari akhirat, dia kena ingat balik. Sebab itulah lopak parti ni tak bagus benarnya. Sekat tu sudahlah, tajuk tu sekat tu lah. Dia tu kias dirilah. Supaya bai'ah yang kita bagi, kuasa yang kita ada ini, jangan sekali-kali kita permain-mainkan, supaya Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Yang seterusnya, golongan yang Allah Subhanahu wa taala tak sekecek dengan dia pada hari akhirat, yang ketujuhnya ialah asy-syaikhuz zani, iaitu orang yang tua tapi dia berzina. Nauzubillah. Orang tua berzina, yakni orang tua pada usia dia tua, umur dia tua, tapi mereka ni berzina. Saya dulu ada sedikit pengalaman lah. Zaman-zaman dulu saya kerja sebagai pencegah maksiat. Dalam tahun 2000-2001, amal kerja pencegah maksiat, kita jumpa orang tua yang berzina. Orang tua, Masya Allah, ada orang umur 50, ada orang umur 60, berzina. Khalwat tu biasa, berzina tu berat pada khalwat lagi. Tapi biasanya orang yang nak berkhalwat ni, niat dia pun untuk berzina lah. Sebab itulah tuan-tuan semua kena jaga molek. Bapa kita nak berzina, na'udzubillah. Seseorang itu tidak payah berzina. Kalau dia nak, dia kahwin. Kahwinlah benda paling mudah dalam dunia. Ada orang tina nak, ayah dia pula setuju dengan kita. Jadi ayah dia setuju dengan kita, ayah dia boleh akad nikah dengan ayah dia boleh akad nikah dengan kehadiran 2 orang saksi. Wali ada, laki ada, perempuan pula ada, saksi 2 orang ada, ijab kabul ada. Mudah yang nikah ni. Cuma kerajaan buat prosedur ni untuk jaga, untuk pelihara, jaga maslahat. Kerajaan suruh isi waran. Takut-takut tok laki 5 ke, nikah habis ni orang ke. Jadi nikah ni barang mudah ya. Mas kahwin pun murah. Aqalluhum mahran aktsaruhum barakatan. Orang yang paling kurang mas kahwin itu, itulah yang paling banyak berkat. Allah ni ya timbul masalah manusia berzina ni kadang-kadang sebab mas kahwin terlalu tinggi. Bila mas kahwin tinggi, orang nak nikah ni payah.
Sebab itulah ni ramai orang duk nikah anak-anak muda kita ni, bini dia tu semua cak bank belaka. Buat hutang dengan bank tu, buat hutang dengan bank ni, akhirnya hidup dengan tidak nikah. Pas tua ada jumpa guru molek, mereka berzina dan sebagainya. Ya, budaya mas kahwin mahal ni tidak bagus. Saya duduk ngaji Mekah dulu di Arab Saudi, mas kahwin ni 50,000, 60,000, menyebabkan ramainya andartu. Andartu anak dara tua. Anak dara tua ni ramai. Pasal apa dia ramai? Sebab mereka ni gaji mahal. Lepas pada itu, orang nak nikah dengan dia ni pula hendaklah bawa mas kahwin yang padan dengan taraf mereka. Gaji mahal tidak salah, tapi jaga status itu satu masalah. Jadi kawan-kawan semua, untuk mengelakkan ni, Islam mensyariatkan pada kita ni supaya kita semuanya berkahwin. Kahwin dengan mudah. Bila kahwin, dia tidak akan berzina lagi. Sebab berzina ini dosanya terlalu besar. Dosa terlalu besar. Berzina ni dia melahirkan manusia. Bila orang berzina, tepak ia Tuhan susu. Kemaluan-kemaluan ni, benda Allah Ta'ala susu. Tuhan susu. Duduk bawah sekali, duduk celah tu. Tiba-tiba boleh buka untuk orang lain guna, maka ni satu perbuatan yang amat keji dari segi hukum syarak. Maka kawan-kawan semua, orang lagu ni asy-syaikhuz zani, orang yang berzina ini semuanya adalah orang yang tidak dipandang wajahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada orang ni jadikan zina ni satu industri pendapatan dia. Dia buat, dia boleh duit. Pasal apa? Dia berzina, nak cari duit. Amba dulu waktu kerja pencegah maksiat, pengalaman amba pernah rigak satu orang pelacur, budak muda lagi 20 nama dia Maggie, panggil glamour dia Maggie. Terigak dia, kita bertanyalah dia, sekali awak servis ni berapa? Berapa orang? Dia peroyak lah 300. Dia kata tengok atas umur. Kalau pelacur ni umur belasan tahun, harga dia masa tu tahun 2000 dalam 400 hingga 500. Kalau umur 20 hari ni, harga dia mungkin dalam 300,500. Tapi kalau orang tua umur 50 lebih, harga dia 30 riyal. Amba rajin buat serbuai dulu, tempat orang duduk zina secara nusuk-nusuk ni. Orang duduk zina secara nusuk-nusuk ni, maka amba tanya berapa harga? 30 riyal. 30 riyal ni boleh siapa? Yang 10 riyal boleh ke tukar reki, hak jo cari pelanggan. 10 riyal sewa bilik, 10 riyal je boleh ke hak tina, orang tina tua tu. Betul lah, makcik tu tua umur dekat 60. Tapi ada orang nak zina dengan dia. Hak Nabi sebut, orang tak situ Tuhan pernah tengok muka seksa ni adalah kerana orang ni orang tua yang berzina. Baik. Kemudian yang akhir sekalinya pada hari ini ialah al-faqirul mutakabbir. Orang yang miskin tapi sifat dia hagah. Orang yang miskin sifat dia agah, sifat dia fakir ini, orang ni Allah Subhanahu Wa Taala tak si tengok ke dia pada hari kiamat, malah kecek dengan dia pada hari kiamat. Sebab walaupun dia fakir tapi dia ni hagah, jalan pun hagah, berkecek pun hagah. Walaupun dia ni sikit rabuk, tak ada kesedapan hidup di dunia, tak ada nikmat dunia, kereta tak ada, gapo tak ada, tapi jenis orang agah. Hak ni Tuhan marah. Salasatul la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azab wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim. Ada 3 kumpulan manusia Tuhan malah kecek dengan dia pada hari kiamat. Allah Ta'ala tidak ampuni dia. Allah tidak melihat kepada dia pada hari kiamat. Allah sediakan untuk dia ni azab yang pedih. Pertama, syaikhun zani, iaitu orang yang berzina. Yang kedua, wa malikun kazzab, penguasa yang dusta. Saya tinggal tadi, penguasa yang dusta. Orang ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan. Mana-mana pemimpin yang Allah Ta'ala kederak ke dia untuk menjadi pemimpin, orang akak jadi ketua, dia ni pula menipu. Menipu. Wa huwa ghashun, dia menipu.
pada hari dia mati pun dia masih lagi menipu harta rakyatnya. Orang lagu ni Allah Ta'ala tak bagi pada mereka syurga. Allah Ta'ala malah tengok ke muka dia pada hari akhirat. Ini satu ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada golongan pemimpin-pemimpin supaya jangan menipu harta rakyat. Sen demi sen akan ditanya, akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan menipu. Termasuklah kita penjawab awam. Nak klaim harta kerajaan, nak guna harta kerajaan, gunalah dengan sebaik-baiknya. Jangan kita guna benda yang tidak tepat, yang tidak boleh. Nak klaim, tuntutlah apa yang kita buat. Nak klaim, kalau klaim perbatuan 50 kilo, tulis 50 kilo. Kalau OT, overtime, kerja lebih masa, klaim cara peraturan lebih masa. Tamak kalau kita ambil bagi haram ini, kawan-kawan sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan hukum kita dengan 3 hukuman. Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, ya bunayya istaghni bil kasbil halal. Wahai anakku, kata Luqman, cukupkanlah dirimu itu dengan rezeki yang halal sahaja, jangan ambil yang haram. Sebab kalau kamu ambil yang haram, Allah Ta'ala akan hukum kamu dengan 3 hukuman. Yang pertama ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tarik daripada kamu kelazatan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke dia ni kurang sensitiviti kepada agama. Semaya malah, puasa malah, baca Quran malah, zikir malah, semuanya malah belaka. Pasal apa semuanya malah belaka? Sebab dia makan benda yang diharamkan oleh Allah. Riqqatun fi dini. Yang kedua, wada'fun fi aqli. Hawi ke dia ni otak dia serabut, terlalu banyak masalah. Lepas tu dia tengok orang walaupun duit banyak, cara dia boleh duit tak betul, menipu orang dan sebagainya, hidup dia penuh dengan masalah. Dan yang ketiga ialah wa khiffatun fi muru'atihi. Orang ni tidak bermoral, maruah dia terlalu rendah. Siapa maruah dia rendah? Sebab dia ni orang yang derhaka kepada Allah, ambil harta orang ramai dengan cara yang tidak betul. Lebih-lebih lagi kita kena ingat molek, kalau kita menipu harta rakyat, Allah Ta'ala pada hari akhirat kelak Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh mari balik. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa dia yang menipu, ambil harta rakyat cara tak betul, dia akan bawa pikul benda ni pergi jumpa dengan Allah pada hari akhirat kelak. Na'udzubillah. Baik kita hidup sesak merana di atas dunia daripada kita kaya dengan cara mengambil harta orang ramai dengan cara yang tidak betul. Ni ingatan kepada diri saya dan semua kawan-kawan. Ya sudah ambil masa dia kerja dulu, kena bayar balik kepada kerajaan. Sedekahlah kepada Baitul Mal sebanyak-banyaknya supaya Allah Ta'ala dia ni boleh maafkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok kita telah bayar waktu kita hidup di atas dunia ni. Dan yang ketiga kata Nabi, wa'ailun mustakbirun. Yang ketiganya ialah orang yang ail, orang yang fakir, mustakbirun, tapi dia ni ego. Orang pakir tapi sesok ni, tapi dia ni hagah. Orang ni kawan-kawan semua, Allah Ta'ala tak kecek dengan mereka semua ni pada hari akhirat kelak. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memelihara kita semua daripada jadi orang seperti ini. Amba ulangi balik, ada beberapa kumpulan manusia Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak kecek dengan dia pada hari kiamat. Iaitu pertama sekali, ulama-ulama yang menyembunyikan ilmunya semata-mata mendapat keuntungan dunia. Yang kedua, orang melabuhkan pakaiannya, niat dia untuk ego. Yang ketiga, bersumpah dengan nama Allah tapi sumpah yang palsu. Yang keempat, memberi tapi suka mengungkit-ungkit. Yang kelima, orang yang bakhil dengan air, kedekut dengan air. Yang keenam, orang yang melanggar perjanjian. Yang ketujuh, orang tua yang berzina. Yang ke-8 ialah pemimpin yang dusta pada rakyatnya. Dan yang ke-9 ialah golongan fakir, miskin, tapi mereka bersikap dengan sikap ego. Itu 9 golongan. Allah Ta'ala malah kecek dengan mereka pada hari akhirat kelak. InsyaAllah pada esok hari kita akan baca kuliah kita ni, dosa-dosa yang kalau kita buat Allah Ta'ala tak tengok kita pada hari kiamat. Hari ni kalau kita buat Tuhan tak kecek.
Hak ni pula Tuhan tak tengok muka pada hari akhirat. Dan ada lagi dari belakang dosa-dosa yang lain, insya-Allah sama-sama kita hayati daripada karangan kitab ulama kita yang telah menghimpun pada kita ini ilmu-ilmu yang cukup bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kehidupan saya, kedua orang tua saya dan juga saudara-saudari pendengar sekalian dan keluarga saudara-saudari sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi auladina ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك فضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأبناءنا من أتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.